Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak didik cikgu. Okey, hari ini cikgu akan memulakan pembelajaran kelas pertama untuk mata pelajaran RBT kita. Okey, cikgu juga nak ucapkan selamat datang ke tingkatan 3 kepada semua anak-anak didik cikgu. Okey, untuk bab yang pertama, mata pelajaran RBT di tingkatan 3 ialah aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, dalam topik reka bentuk mekatronik ni sebenarnya awak telah pun belajar ada 3 elemen yang penting semasa di tingkatan 2 lagi. Okey, jadi sekarang ni mari kita pergi bersama-sama melihat apa yang cikgu maksudkan sebentar tadi. Okey, mari kita imbas. Okey, jadi di tingkatan 2 dahulu, yang pertamanya kamu semua telah belajar dalam topik 2.2 iaitu berkaitan dengan reka bentuk mechanical. Okey, di sini kita boleh lihat contoh-contoh jenis-jenis gear ataupun bahan-bahan yang terdapat di dalam reka bentuk mechanical. Contohnya seperti gear serong, gear taji, gear helix, gear skru, gear belitan dan sebagainya. Okey, kemudian dalam tingkatan 2 juga kamu telah belajar teknologi pembuatan, juga teknologi aquaponik, dan selebihnya kamu juga belajar reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik. Okey, sekarang baru kita pergi kepada 1.1 kita, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, mari kita teruskan lagi apakah yang kita kata sebagai reka bentuk mekatronik. Mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan. Yang pertama iaitu meka, yang cikgu awak boleh tengok kat situ, yang cikgu highlight di sini. Yang pertama itu meka, dan yang kedua ialah tronik. Meka berasal daripada perkataan mechanical, manakala tronik daripada perkataan elektronik. Maksudnya di sini ialah mekatronik ni adalah gabungan daripada dua perkataan, iaitu meka dan juga tronik, membentuk mekatronik. Okey, siapa yang mencipta mekatronik ni? Okey, yang pencipta mekatronik ni ialah Tetsuro Mori. Okey, seorang jurutera Jepun. Dia dah kenalkan konsep mekatronik ni sejak tahun 1969 lagi. Okey, kalau kita tengok menyusur balik tahun 1999 ni, usahakan awak, cikgu pun belum lahir lagi waktu ni. Tapi pada waktu ini Tetsuro Mori dia mendefinisikan mekatronik ni sebagai, awak semua boleh tengok, yang dikatakan sebagai aplikasi dan teknologi komputer dalam pengawalan pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk. Okey, boleh tengok dekat bahagian yang cikgu telah bulatkan di situ. Okey, seterusnya kita menyatakan maksud reka tadi kita sebut meka dan tronik kan. Okey, kita pergi. Kalau soalan tanya dekat kita, apakah maksud reka bentuk mekatronik? Okey, reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, ilmu elektronik, ilmu mekanikal dan ilmu kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Maksudnya di sini ada 4 elemen utama yang digabungkan untuk membentuk mekatronik, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Awak kena ingat, biasanya dalam peperiksaan nanti memang biasa akan tanya, berikan maksud mekatronik. Mesti ada keempat-empat disiplin ilmu ni, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Okey, elektrik ditambah dengan elektronik, digabungkan juga dengan mekanikal dan juga kawalan dan pengaturcaraan, menjadikan reka bentuk mekatronik.
Okey. Seterusnya, produk untuk mekatronik ni dia boleh berfungsi dalam dua keadaan. Sama ada secara automatik ataupun separa automatik. Okey, apa yang kita katakan sebagai secara automatik? Secara automatik tu dia berfungsi, contohnya kita menggunakan penderia. Kita gunakan penderia. Okey. Maksudnya, contoh, katakanlah awak pergi ke pasar raya. Biasa dekat pintu depan pasar raya tu, dia ada pintu yang terbuka dengan tutup sendiri tu. Maksudnya, bila awak menghampiri pintu tu akan terbuka. Dan bila awak menjauhi pintu tu kembali tertutup. Itu kita panggil sebagai secara automatik. Manakala separa automatik, kita menggunakan Swiss untuk memastikan kita punya komponen tu ataupun kiranya perkakas mekatronik tu boleh berfungsi. Okey, maksudnya bila kita tekan button on, dia akan jalan, tapi dia akan terus buat semua. Sebagai contoh cikgu bagi ialah mesin basuh automatik. Awak cuma tekan start saja, dia akan mula daripada mula wash, membasuh sehingga dia spin terakhir sampai dia kering. Awak tak perlu pilih satu-satu dia punya proses. Itu kita panggil sebagai separa automatik. Cuma perlu on switch sahaja. Okey. Pengguna hanya perlu menekan switch kawalan pada produk untuk melakukan tugas. Produk akan melakukan tugasan tak sehingga selesai. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh produk mekatronik yang berada di pasaran ataupun yang kita biasa gunakan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, yang pertama ialah mesin photostat. Kita letak kertas, kemudian kita letak bahan photostat, kita just tekan switch. Okey, itu kita panggil sebagai separa automatik. Dia terus scan dan dia akan photostat apa yang kita nak photostat, apa yang kita nak copy. Okey, yang kedua, lift. Okey, lift pun sama, separa automatik. Maksudnya bila kita tekan switch, kita nak pergi tingkat mana, dia akan bergerak pergi tingkat tu sendiri. Okey, berbeza dengan yang ketiga ni, palang automatik. Palang automatik dia tak memerlukan switch. Maksudnya dia menggunakan penderia, sensor. Bila ada kereta menghampiri dekat palang tu, automatik palang tu akan naik dengan sendiri. Sama juga macam pagar automatik. Okey, pagar automatik ni ada dua. Ada yang menggunakan switch, ada juga yang dia akan sensor. Apabila ada kereta dekat ataupun orang, dia akan terbuka dengan sendiri. Sama juga macam dengan robotik dan kereta kawalan jauh. Ini contoh. Ini adalah contoh kepada pintu gelangsar automatik. Biasa kita jumpa dekat depan pasar raya, depan bank. Okey, maksudnya bila kita dekat je dengan pintu tu, automatik pintu tu akan terbuka dengan sendiri. Okey, sekarang cikgu nak terus kepada macam mana kita nak kenal pasti sama ada produk tu produk mekatronik ataupun produk bukan mekatronik. Okey. Kan kita sebut tadi, mekatronik mesti ada 4 elemen dia. Yang pertama, mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Okey, jadi yang pertama, kita nak kenal produk mekatronik, pertama sekali mesti menggunakan tenaga elektrik. Okey, kalau dia tak gunakan tenaga elektrik, dia bukan produk mekatronik. Yang kedua, produk mekatronik juga dia mesti berfungsi secara automatik ataupun separa automatik macam cikgu sebut di awal kelas tadi. Sama ada kita menggunakan switch ataupun dia akan berfungsi dengan sendiri. Okey. Yang ketiga, mempunyai penderia. Okey, maksudnya apa yang dikatakan mempunyai penderia di sini, setiap tugasan dia tu untuk dilaksanakan, dia ada penderia dia sendiri. Contoh, okey, contoh cikgu bagi. Katakanlah kita nak tengok mesin basuh automatik. Bila kita letak aja kain dalam mesin basuh automatik, penderia yang pertama nanti dia akan timbang berat kain tu. Dia akan pusing, dia timbang. Baru dia tahu berapa banyak air yang diperlukan dan berapa masa yang diperlukan untuk mesin itu mencuci kain tersebut. Itu kita kata penderia. Setiap dia punya step ataupun setiap langkah dalam mesin basuh tu, dia ada penderia dia sendiri. Okey, yang keempat, mempunyai panel kawalan sendiri. Okey, sebagai contoh juga, kalau awak tengok dekat kita punya atas mesin basuh tu, kita ada tekan button start.
ada button on off, ada button spin, ada button wash dan sebagainya. Ada button timer. Itu adalah panel kawalan. Dan yang keempat, mempunyai bahagian yang boleh bergerak ataupun berputar. Itu menunjukkan dia mempunyai, kan kita ada motor dekat bahagian bawah, kita punya mesin basuh berpusing kan. Yang pusing tu adalah mechanical. Okay, kalau kita menyusur balik kita punya cara menggunakan produk ni, yang pertama menggunakan tenaga elektrik, mesti ada elektrik. Yang kedua, berfungsi secara automatik dan semi automatik, mempunyai penderia. Itu masuk dalam kumpulan kawalan dan pengatur caraan. Mempunyai panel kawalan sendiri, itu masuk dalam kumpulan elektronik. Dan mempunyai bahagian yang boleh bergerak atau berputar, dia termasuk dalam kumpulan ataupun elemen mechanical. Okey. Sebenarnya macam kita cerita tadi kan, pada awal yang cikgu sebut tadi, orang yang menemukan ataupun menemui mekatronik ni adalah Tetsuro Mori. Okey, Tetsuro Mori ni bila dia dapat tu, jadi daripada sinilah wujudnya perkembangan ataupun revolusi industri daripada tahun 1800 yang lepas lagi. Okey, kita tengok revolusi industri yang pertama. Penemuan pertama yang ditemu ialah pada tahun 18 berapa cikgu tak pasti, tapi pada waktu itu penemuan kepada mechanical. Contohnya ialah roda. Masa tu ada kereta lembu, semua bahan-bahan mechanical ni digerakkan oleh bantuan tenaga haiwan lagi waktu tu. Tapi dia telah membantu untuk memudahkan tugasan manusia. Sebab itu dia kata dalam revolusi industri 1.0, penggunaan reka bentuk mechanical bagi menggantikan tenaga manusia. Okey, kemudian ada perkembangan lagi. Penemuan pula kepada tenaga elektrik dalam revolusi industri 2.0, yang mana kalau sebelum ni untuk menggerakkan mechanical tadi menggunakan haiwan. Okey, tapi bila dalam revolusi industri 2.0, kita punya perkakas mechanical tadi digerakkan menggunakan tenaga elektrik. Maksudnya lebih banyak penghasilan produk dapat dihasilkan. Okey, productivity meningkat pada waktu tersebut. Okey, peningkatan lagi berlaku dalam revolusi industri 3.0. Okey, revolusi industri 3.0 ni sebenarnya bermula sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. Ini kira zaman masa cikgu kecil dululah. Okey. Di sini dia kata dia menggabungkan penggunaan meluas reka bentuk elektronik berserta reka bentuk lain sebagai mekatronik. Waktu dia dah panggil mekatronik, tapi waktu ni dia belum lagi sampai setahap sekarang. Dia dah gabungkan antara elektrik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan dan juga mechanical. Tapi dunia sekarang sedang bergerak ke arah revolusi industri 4.0. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai revolusi industri 4.0. Melibatkan gabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran. Okey, maksudnya di sini, kalau sebelumnya kita dah ada komponen mekatronik, contoh mesin basuh. Okey, awak tekan button, mesin basuh tu berfungsi. Tapi awak berada di situ untuk tekan button. Tapi untuk revolusi industri 4.0 ni, awak tak perlu lagi berada di situ. Okey, sebagai contoh, katalah cikgu sekarang ni berada di sekolah. Okey, lagi 1 jam cikgu nak balik sekolah. Cikgu nak pastikan kain baju yang cikgu letak dalam mesin tadi, mesin tu jalan. Jadi cikgu boleh kawal menggunakan handphone sahaja. Contohnya, perantinya ialah kita gunakan handphone. Kita dah sambungkan mungkin menggunakan wifi. Itu dikata sebagai internet benda dan data raya dekat dalam phone cikgu dan juga dalam mesin basuh cikgu on saja. Jadi automatik mesin basuh tu berfungsi. Okey, sebagai contoh lain lagi, apa yang kita kata sebagai internet benda dan data raya ialah, katakanlah kita pergi mana-mana sekarang ni, masalah kita ialah parking kenderaan. Okey, contoh bila awak pergi musim perayaan, pergi kawasan bandar macam Sogo dan sebagainya, masalah kita nak dapatkan tempat meletak kereta. Kita nak parking susah. Okey, jadi boleh kalau kita cipta satu kereta, kita boleh kawal guna handphone kita. Maksudnya dihantar kita dan kereta tu balik-balik pergi rumah.
Dan bila kita nak datang balik, kita just panggil aja menggunakan kita punya internet benda dan data raya, kereta tu datang balik kat kita. Kita dapat mengelakkan masalah untuk mendapatkan parking. Itu contoh. Itu yang cikgu sebut sekarang ni, satu dunia ke arah kepada revolusi industri 4.0. Okey. Kat sini ada 9 teras dalam revolusi industri 4.0. Okey, yang pertama robot berautonomi, simulasi, persepaduan sistem, internet benda, keselamatan cyber, pengkomputeran awan, pembuatan bahan tambah, realiti terimbuh dan juga data raya. Okey, awak boleh tengok balik ya. Kalau boleh cuba rujuk bukti sketch. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Okey.